Okay, hai, Assalamualaikum semua. Okay, untuk lesson sebelum-sebelum ni, cikgu dah mengajar mengenai garis dan juga sata. Okay, tapi untuk lesson kali ini, kita lain sikit. Okay, kita belajar mengenai di antara dua sata. Okay, so macam ni awak boleh nampak ada dua satah, iaitu satah yang warna kuning ni, iaitu satah segi empat dan juga satah yang segi empat yang berwarna putih ini. Daripada satah kat sini, antara dua satah ni kita boleh tentukan dua benda kat sini. Itu apa benda? Benda ni kan ada dua garis, iaitu garis bersilang, garis bersilang dan juga garis berserenjang. Okey, apa itu garis bersilang? Apa itu garis berserenjang? Okey, so kita tengok dekat sini. Apabila kita ada dua satah, macam mana kita nak tentukan garis bersilang? Garis bersilang adalah garis yang bertembung, di mana dua satah itu bertembung. Itu kalau awak nak bayangkan dia ada tempat berlipat. So dekat sini cikgu dah ada garis kan? Ini adalah garis yang berwarna merah ni adalah kita namakan garis bersilang. So senang je. Ni adalah garis bersilang. So kalau macam ni, mana satu garis bersilangnya? Garis bersilang adalah tempat yang berlipat ni. So kita letaklah garisan tu. Ini adalah garis bersilang di mana tempat dia bertembung. Okay? Okay, next. Bentuk yang ni. Di mana garis bersilangnya? Adalah pada garis berlipatnya. Okay, so kita boleh gariskan. Okay, yang warna merah ini adalah garis bersilang. Okay, sangat mudah nak tentukan garis bersilang. Just awak perlu imagine di mana tempat dia bertembung. Okay, so kita nak tentukan di mana pula dia punya garis berserenjang. Okey, garis berserenjang mesti berdiri di atas garis bersilang. Dia mesti berdiri di atas. Kaki dia berada di atas garis bersilang. So, dan dia mesti berdiri 90 darjah. Dia tak boleh sengit. Okey, so kalau macam ni bentuknya. Okey, so garis bersilang. Okay, garis bersilang ini adalah garis serenjang. Garis serenjang kaki dia mesti berada di sini. Okay, so garis serenjang adalah mesti 90 darjah daripada garis bersilang. Garis serenjang adalah mesti 90 darjah daripada garis bersilang. Okay, so di sini. Okay, ini 90 darjah. Okay. Ni adalah 90 darjah. Ni pun 90 darjah. Okay, so kita namakan yang warna biru ni adalah garis berserenjang. Lagi satu, kita boleh dapat daripada hujung sini juga. Adalah 90 darjah. Sini pun adalah 90 darjah. Okay, macam tu. Dan juga dia boleh sebenarnya berada banyak garisan berada di dalam ni. Dari sini, tengah ni, dan berada di bawah juga. Berada di tepi sini dan juga berada di bawah. Okay, next kita tengok bentuk seterusnya. Okay, bentuk seterusnya adalah ni adalah segitiga bersudut tegak dan juga segi empat. Okay, so kita ada ni. Ini adalah garis bersilang. Garis berserenjang mesti kaki dia start kat sini atau sini ataupun berada di tengah. Okay, so kita tengok kat penjuru dahulu. Okay, so ini adalah garis bersilangnya. Okay, 90 darjah kat sini. Dan juga lagi satu berada di sini. Itu adalah garis berserenjang. Okay. Okay, next. Lagi satu berada di sini. Ini adalah garis berserenjang. Okay, yang warna biru garis berserenjang. Okay, boleh tak kalau cikgu nak buat garisan berserenjang di sini? Okay, jawapannya adalah tak boleh. Sebab apa tak boleh dekat sini? Sebab dia sengit ni. Dia bukan 90 darjah. Dia sengit. Kalau serong macam ni tak boleh jadi garis berserenjang. Garis berserenjang mesti 90 darjah daripada garis bersilang. Okay? Okay, next. Dekat sini pula. Yang ni pula macam mana nak tentukan garis berserenjang. Ni garis bersilang.
garis berserenjang mesti berdiri di atas garis bersilang. Ni, dia adalah 90 darjah. And one more, berada di sini. Nah, 90 darjah. Okey, boleh tak cikgu nak buat ni garis sebagai garis serenjang? Tak boleh. Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Dia sengit. Dia bukan 90 darjah. Yang di sini pun sama. Tak boleh. Sebab dia bukan 90 darjah. Dia sengit. So, dekat bahagian sini macam mana kita nak cari ni 90 darjah? So, kita boleh ambil dari tengah ni, bawa naik atas. Okey, tengah. Bawa naik atas. Dekat sini. Yang ni boleh. Jadi sebagai garis berserenjang. Dan juga kita boleh terus bawa turun pergi bawah ni. Okay, 90 darjah juga kat situ. So ia akan jadi garis serenjang, garis serenjang. Okay, ingat garis serenjang kalau serong-serong macam ni tak boleh. Dia mesti yang 90 darjah. So saya harap awak boleh faham apa itu garis bersilang. Garis bersilang senang, tempat dia lipat sahaja. Okay, tempat dia lipat sahaja. Okay, dan garis berserenjang adalah mesti 90 darjah berdiri di atas garis bersilang. Okay. So nanti kita akan tengok latihan di dalam modul. Untuk latihan bagi lesson ni, anda boleh rujuk pada muka surat 16 modul yang keempat. Okay, so kita tengok contoh 19. Okay, Raja menunjukkan sebuah piramid. Namakan garis persilangan antara, okay, kita ada 6 soalan tu. So kita semua berdasarkan kepada piramid yang di sebelah kanan tu. Okey, dia suruh cari garis persilangan. Garis persilangan ni adalah garis di mana dua sata itu bertembung. Okey. Okey, seperti yang di dalam ni. Tengok antara dua sata bertembung, di situ adalah garis persilangannya. Okey, so A, OCD dan ABCD. Kita kena tentukan mana garis sata OCD dengan ABCD. OCD yang ni di tepi dan ABCD adalah yang berada di bawah tapak. So di antara dua satah ni, di manakah tempat dia bertembung ataupun tempat dia berlipat adalah kita boleh tengok adalah pada CD. Macam tu. Okay. Okay, next OAD dengan ABCD. OAD adalah yang berada di bahagian belakang OAD. Okay, cikgu besarkan sikit. Dengan sata ABCD adalah sata yang di bawah ni tapaknya. So di manakah tempat dia bertembung ataupun tempat dia bersilang antara dua sata ni adalah pada AD. Okay, next adalah OAB. OAB berada di tepi ni. Okay, tepi sebelah kanan ni. Okay, dan juga sata OBC. OBC adalah yang di bahagian tepi sini. Bukan tepi, di bahagian depan sini. Okay. Okay, so di manakah tempat dia bertembung? Awak boleh nampak tempat dia bertembung adalah tempat yang dia berlipat adalah di OB. Okay, kita cuba ni. Tanpa kita tengok kepada gambar Raja. OAC dengan ABCD. Huruf apa yang sama dekat sini? AC. Sini pun ada AC juga. So jawapannya AC. Okay, kita check. Awak boleh buat macam ni tapi make sure check lah. Okay. OAC. OAC mana? OAC adalah yang berada di dia berada di dalam ni. Dia segitiga berada di dalam piramid ni. Okey, dengan sata ABCD. ABCD adalah tapaknya. So tempat dia bertembung adalah pada AC. Macam tu. Okey, selain daripada awak tengok dia punya gambar Raja, awak boleh juga tentukan daripada soalan tu sendiri. Tapi make sure awak check lah. Kadang-kadang tak sama Okey, OBD dengan OAB. So kita ada OB kat sini. Sini pun ada OB. So jawapannya OB lah. Dan check lah. OBD dekat mana? OBD. OBD dekat tengah-tengah ni. Segitiga di tengah-tengah ni.
Dan lagi satu OAB. Berada di tepi ni. Okay. So tempat dia bertembung adalah pada OB ni. Okay. Next adalah OAC dengan OBC. OAC ada O, ada C. Sini ada O, ada C. Ni yang sama kan? So jawapannya adalah O, C. Okay, kita tengoklah OAC. Kita check OAC berada di tengah ni. Okay, one more. OBC adalah berada di bahagian depan ni. So yang bertembung adalah dekat OC ni. Okay, so betul lah jawapan ni. Okay, selain daripada nak tengok gambar rajah tu je lambat sikit kan, tips dia awak tengoklah dia punya huruf yang sama. Ni untuk garis persilangan saja ya, bukan garis berserenjang. Okay, next. Contoh 20. Rajah menunjukkan sebuah cuboid. Namakan garis persilangan antara EFGH dengan EILH. Okay, kita cuba tengok dekat sini. Huruf yang sama. EFGH. Kat sini ada EH. Sini pun ada EH. Okay, so jawapannya EH. Kita check lah. Okay. EFGH yang ni. And then EILH adalah tapak ni. So tempat dia bertembung adalah, tempat dia berlipat adalah pada EH. So jawapan kita betul lah tu tadi. Okay, next EJKH dengan EJKH. EJKH dan IJKL, sorry. So yang sama adalah JK. Ini pun JK. So jawapannya akan jadi JK lah. Okay, and then kita check lah. EJKH di mana? EJKH. Okay, EJKH adalah dia punya satah adalah slanting macam ni. Okay, dia menyengit di dalam cuboid ini. EJKH ni. Okay, dia boleh jadi macam tu juga. Okay, dan IJKL adalah berada di bahagian tepi ni. IJKL. So tempat dia bertembung adalah pada JK sini. Okay, betul jawapan kita tadi. Okay, next kita pergi kepada C. EFKL dan EILH. So kita tengok apa yang sama. Huruf EL, ini pada EL. So jawapan dia EL. And then kita check EFKL berada di EFKL adalah dia berada 4 segi. Dia ada segi 4 berada di dalam cuboid ni. Dia berdiri di dalam cuboid. Okay, di tengah-tengah cuboid tu. EFKL dengan EILH adalah dia punya tapak tapak kat bawah. So tempat dia bertembung adalah berada di EL. Okay, so betul jawapan kita tu. Okay, setiap kali awak boleh buat juga, ikut saja huruf tu. Tengok apa huruf yang sama, itu adalah garis persilangan. Tapi make sure check balik. Sebab kadang-kadang boleh jadi tak betul juga. Okay, tengok contoh 23 pula. Okay, rajah menunjukkan sebuah prisma segitiga VWX dan Y, ya, titik tengah pada garis lurus masing-masing. Bagi setiap pasangan satah berikut, nyatakan garis persilangan. So bagi tahu garis persilangan mana dan mana garis berserenjang dengan garis persilangan yang dinyatakan. Okay, maksudnya awak kena tahu garis persilangan dan juga garis berserenjang. Okay, kita tengok A. Antara dua satah SPRU dengan URQT. Okay, so kita buat macam ni. Jawapan dia mesti masing-masing ada garis persilangan GP, garis berserenjang apa. Kita buat GP adalah garis persilangan, GB adalah garis berserenjang. Okay, SPRU berada di mana? SPRU berada di tepi sini.
Okey, dengan URQT. URQT adalah tapaknya. Tapaknya, okey. So, dekat mana adalah garis persilangan. Kita tengok kat mana tempat dia bertembung. Adalah pada sini. Iaitu pada UR. Tempat dia berlipat kat situ. UR. Okey. Next, kita tentukan garis berserenjang. Garis berserenjang kita tengok pada garis persilangan. Pada UR tu tadi tu. Okey, kita guna kita biru. Okey, kita tengok U dengan R. Kita tengok pada U dahulu. Okey, U ke mana? U S. Dia 90 darjah tu dia tak serong. Dia kalau serong tak boleh. Lagi satu U T. Lagi satu ni kita tengok pada R pula. R Q. And then kita tengok naik atas ni pergi R P. Walaupun awak nampak dia condong kat situ, tapi dia adalah 90 darjah daripada R tu. Dia tak boleh serong je. Sengit. Okay? Selesai A, kita pergi B. Okay. SUT dengan SPQT. Okay, SUT berada di mana? SUT, okay, berada di depan ni. SPQT adalah berada di bahagian tepi ni. Tepi kanan ni. Okay, so dekat mana garis persilangannya? Garis persilangan tempat dia bertembung adalah pada ST. So, kita tulis garis persilangan adalah ST. Okay. So, kita nak tentukan garis bersilang dia. Garis bersilang dia sepanjang S ke T. Maksudnya dia ada letak satu point kat sini juga. S, X dengan T. Okay. So, kita tengok Kita tengok pada S dahulu. S, P. Yes. S, P adalah garis garis berserenjang. And then S ke U tak boleh. S ke U tak boleh sebab dia sengit tu. Dia condong kat situ. Bukan dia condong, dia sengit. Dia serong. Okay, tak boleh. Okay, kita tengok pada X pula. X, Y. Lagi X, mana dia akan jadi 90 darjah daripada X ni? X, U. Okay, selesai untuk X. Kita tengok T. T, Q. Lagi satu adalah T, U. Okay, macam tu. Okay, next kita pergi C. Kita padam. Okay, satah mana? SUT. SUT sama satah ni. Okay, dengan satah UTQR. UTQR adalah satah yang berada di bawah ni. Tapaknya. So, dekat mana tempat dia bertembung adalah garis bersilang dia. Garis bersilang dia adalah tempat dia berlipat kat situ adalah pada UT. Okay, so garis persilangan dia adalah UT. Garis berserenjangnya kita tengok sepanjang UT, tapi kita ada satu tambahan UVT. Kita kena ambil kira juga V tu So, kita guna warna hijau. Kita start pada U dulu. U ke mana? U ke R. Yes. U ke S tak boleh sebab dia sengit kat situ. Tak boleh ya. Kita tengok V pula. V. V ke W. Lagi satu V ke S. Dia tegak naik atas V ke S. Okay. Selesai V, kita tengok T. T pergi ke Q. And then lagi satu T pergi ke S, boleh ke? T pergi ke S, naik atas, sengit, tak boleh Okay. So, itulah jawapannya. Next soalan. D. SPWV mana? SPWV, dia adalah SPWV adalah
dia 4 segi di tengah-tengah prisma ni. Okey. Dengan lagi satu adalah URQT adalah dengan satah yang berada di bawah ni, tapaknya So, tempat dia bertembung kita boleh nampak dengan jelas sekali adalah pada VW. Tempat dia bertembung ataupun dia bersilang kat situ. Okay, garis persilangan adalah VW. Okay. So, kita nak tahu dia punya garis berserenjang. Garis berserenjang kita tengok pada VW lah. Kita tengok pada V dulu. Okay, V ke mana? V ke U. Tu semua 90 darjah. V ke T juga. V naik atas. V ke S. Ada lagi tak? Tak ada dah. Okay. And then sekarang kita pergi ke W pula. Berada di titik sebelah belakang ni. W ke Q. Then W ke R. And the last one, W naik atas ni pun 90 darjah ya. W ke P. Macam tu. Okay. So macam tu lah cara nak tentukan garis persilangan dan garis berserenjang. Okay. So habis dah untuk contoh 23 ni. Berakhirlah untuk lesson yang kali ini. Okay. So saya harap awak boleh faham macam mana nak tentukan garis persilangan dan juga garis berserenjang. Ingat, garis persilangan adalah tempat di mana dua satah itu bertembung dan garis berserenjang mestilah 90 darjah yang berada di atas garis persilangan. Okey, sekian, terima kasih.